Selamat datang ke Ekologium Pendidikan Siri 2, Anjuran PPD Tatau Sebuah Tahun 2020. Saya, Encik Louis Spencer Gayo, yang berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Sungai Bukit Balai, akan membentangkan satu kajian tindakan yang bertajuk Perancah, Apa dan Bagaimana. Saudara, pemrolehan strategi pembelajaran pelajar ini dikaji melalui tiga komponen strategi pembelajaran utama, iaitu metakognitif, kognitif, motivasi yang merupakan komponen strategi kemahiran belajar pelajar. Kajian ini bertujuan untuk memahami apakah kecenderungan strategi pembelajaran pelajar dalam tiga komponen utamanya, iaitu skala kemahiran, kehendak dan pengaturan kendiri. Pemodelan strategi pembelajaran ini yakni dikenal pasti dengan menjalankan pentaksiran khusus menggunakan instrumen Learning Assessment Strategi Inventory LASI. Seramai 5 orang pelajar tahun 5 yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Bukit Balai merupakan responden dalam kajian ini. Pelajar ini dinilai strategi pembelajaran mereka menggunakan instrumen yang menghasilkan output berdasarkan tiga komponen strategi pembelajaran tersebut. Data digeneralisasikan menggunakan instrumen LASI secara automatik dan didapati pelajar ini telah mencapai tahap skor markah yang amat rendah, iaitu 1 persental sehingga 50 persental, dan memerlukan bimbingan dari guru dengan cadangan melakukan intervensi melalui lesi post-test administration. Saudara, tren pendidikan mulai 1970-an menampakkan pendekatan yang berpusatkan guru ke pendekatan yang berpusatkan murid. Ini dinyatakan oleh Shang 2004. Manakala Panadero Ernesto 2017 mendefinisikan SRL sebagai salah satu domain pengaturan kendiri ataupun self-regulation dan ia selaras dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Manakala Berman et al. 2015 menyatakan pembelajaran kendiri sebagai pembelajaran yang dipandu oleh komponen metakognisi, kognitif dan motivasi terhadap diri pelajar itu sendiri untuk belajar. Manakala Winston 1994 pula menyatakan bahawa pelajar akan dapat memanfaatkan secara akademik dari apa yang dipelajari daripada cara belajar yang berkesan melalui strategi pembelajaran yang betul, yakni pelajar tersebut mempunyai kepercayaan tambahan mengenai kecerdasan itu berbanding dengan entiti atau pandangan kecerdasan yang tetap dan mengaitkan kejayaan atau kegagalan mereka dengan faktor-faktor yang wujud seperti usaha yang ditunjukkan oleh pelajar terhadap suatu tugas, penggunaan strategi pembelajaran yang berkesan dalam kawalan mereka. Ini dinyatakan oleh Dweck, Carroll S. Leggett, Allen L. 1988. Saudara, kajian terdahulu memang banyak yang dilakukan. Terdapat ramai pengkaji yang menyatakan dapatan mereka dalam tiga komponen utama ini, iaitu metakognitif, kognitif dan motivasi. Kajian terdahulu yang membincangkan isu strategi pembelajaran yang difokuskan dalam tiga komponen utama pembelajaran, yakni metakognitif, kognitif dan motivasi seperti yang saya nyatakan tadi, telah dihuraikan dalam kajian seperti Pajares Urdan 2002, Shang 1991, pengambilan nota ataupun note taking dan kemahiran mendengar listening skill oleh Ambroscher 2000, pengurusan masa time management Britton and Tesser 1991, ujian kebimbangan atau anxiety test dilakukan oleh Cassidy and Johnson 2002, strategi kajian ataupun research strategi yang dilakukan oleh Corton 2003, penumpuan ataupun concentration oleh Rabiner and Coy 2000, teknik pengorganisasian ataupun organizational teknik oleh Ho dan McMurtry 1991, strategi pengambilan ujian ataupun test taking strategi oleh Flippo Baker dan Buak 2000, strategi pembelajaran learning strategy oleh Swedel 1996, pembacaan dan pemahaman ataupun reading and comprehension oleh Gadsden, Foch, William and Baker 2001 dan pemahaman dan ramai pengkaji-pengkaji yang lain.
Sekali lagi, fokus ujian utama yang menjadi bahan kajian yang dibincangkan oleh pengkaji ialah komponen yang wujud dalam strategi pembelajaran itu sendiri, iaitu metakognitif, kognitif dan motivasi. Manakala Panadero 2017 sekali lagi menegaskan dalam kajian beliau bahawa 3 komponen utama ini, strategi pembelajaran ini akan mempengaruhi pencapaian akademik pelajar di sekolah. Baik, objektif kajian ini adalah untuk menambah baik pengetahuan tentang strategi pembelajaran dan komponennya dan dicapai dengan menghuraikan objektif penyelidikan berdasarkan instrumen yang digunakan iaitu LASI. Ia bertujuan untuk mengenal pasti kecenderungan pelajar dalam konteks komponen strategi pembelajaran sekaligus mengembangkan pengetahuan tersebut dan memberi pemahaman yang jelas tentang bagaimana ia membentuk perkembangan pelajar itu sendiri. Oleh itu, kajian ini tentunya menyoroti penjelasan umum mengenai strategi pembelajaran dan menjelaskan bagaimana komponen strategi pembelajaran pelajar tersebut berlaku. Penjelasan ini diperkukuhkan lagi dengan melihat hasil dapatan mengenai 3 komponen strategi pembelajaran pelajar yang berbeza-beza. Akhirnya, kajian ini nanti akan mencari apakah respon pelajar terhadap 3 komponen dalam aspek metakognitif, kognitif dan motivasi. Baik, metodologi pengajian, metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini semestinya kajian tindakan dan ia telah dijalankan di Sekolah Kebangsaan Sungai Bukit Balai dan telah melibatkan responden selama seramai 5 orang pelajar tahun 5. Baik, bagaimanakah saya mengumpul data? Seperti yang saya katakan tadi, saya mengumpulkan data menggunakan instrumen kajian yang disebut sebagai Learning and Study Strategy Inventory ataupun akronim dia LASI. Terdapat 3 skill utama ataupun terdapat 3 komponen utama dalam LASI ini, iaitu kemahiran, kehendak dan pengaturan kendiri. Baik, setelah kajian dilakukan, maka terbitnya dapatan ataupun hasil daripada menggeneralisasikan instrumen LASI ini tadi. Baik, kita akan lihat di sini ada 3 peringkat skala markah skor LASI tersebut. 3 skor markah yang dicapai mengikut persentil masing-masing akan menerangkan skala pencapaian bagi semua responden, iaitu 5 orang responden tahun 5 yang telah menyertai kajian ini. Baik, saya mulakan dengan peringkat yang pertama, iaitu 0 hingga 50 persental, di mana pelajar itu perlu untuk mengubah kemahiran mereka untuk mengelak sebarang masalah untuk berjaya dalam pembelajaran. Baik, itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua iaitu markah persental 50 hingga 75 persental. Baik, jika pelajar itu mencapai skor markah ini, maka pelajar ataupun responden yang terlibat itu seharusnya bersedia untuk mengubah strategi terhadap skala LASI ini. Baik, dalam kajian ini untuk peringkat yang ketiga 75% hingga 100 persental didapati tiada responden yang mencapai skor markah ini. Baik, kita akan melihat graf yang saya sertakan. Ini adalah responden yang pertama di mana kita boleh melihat melihat 10 skala komponen dalam LASI itu sendiri. Maka kita akan melihat markah responden pertama ini di situ anxiety 65, attitude 15, concentration 45, information processing 15, motivation 15 dan seterusnya sehingga skala yang terakhir iaitu using academic resource. Baik, ini untuk responden pertama. Kita lihat responden yang kedua dan yang ketiga. Ini adalah hasil dapatan daripada generalisasi LASI itu tadi. Baik, ini responden yang keempat dan yang kelima. Di situ tertera markah ataupun skor markah LASI yang telah dicapai oleh responden ini. Baik, saya simpelkan di sini. Terdapat 10 skala dalam LASI itu. Saya nyatakan pertamanya anxiety, attitude, concentration,
information processing, motivation, selecting main idea, self-testing, test strategies, time management, dan yang terakhir sekali iaitu using academic resources. Baik, kita lihat di sini. Kelima-lima responden ini telah mencapai satu tahap persental yang medium di mana anxiety, tahap kebimbangan mereka terhadap pembelajaran dan pengajaran di sekolah itu adalah di tahap yang sederhana. Dan kita melihat skala yang lain seperti SFT, TST, TMT yang melibatkan setengah responden, ya. Tetapi secara keseluruhannya kalau kita lihat di situ semuanya mencapai bawah 50. Di mana semua pelajar ini atau responden ini telah mencapai skor markah persentil, saya ulang lagi, persental 1 hingga 50 dan didapati pelajar ini perlu mengubah kemahiran mereka untuk mengelakkan sebarang masalah untuk berjaya dalam pembelajaran. Ini adalah peringkat pertama seperti yang saya terangkan tadi. Namun demikian, terdapat beberapa skala yang menunjukkan skor markah 50 hingga 65 iaitu skala anxiety, test strategy, self-testing dan time management seperti yang saya nyatakan tadi yang menunjukkan pelajar ini hanya perlu mengubah strategi pembelajaran mereka. Baik, kesimpulan secara keseluruhan, kajian ini telah memberi satu gambaran yang menyeluruh peranan guru untuk mengenal pasti apakah strategi pembelajaran pelajar sejajar dengan 3 komponen utama pembelajaran yang disebutkan tadi iaitu metakognitif, kognitif, dan motivasi. Hasil kajian mendapati skor markah persental responden sangat rendah. Skor markah ini telah memberi satu ilustrasi yang memberi peluang untuk guru mentafsir dan memikirkan apakah tindakan yang perlu diambil untuk membantu responden ataupun pelajar-pelajar ini. Peranan guru dalam mengenal pasti setiap komponen pembelajaran pelajar mereka adalah satu tunjang dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar tersebut. Dapat dirumuskan, dalam dapatan ini, pelajar tersebut ditaksirkan sebagai individu yang memerlukan intervensi yang mampu menyelesaikan masalah strategi pembelajaran mereka. Guru dan pelajar yang merupakan perancah ini merupakan dua perancah yang perlu bekerjasama untuk menentukan perkembangan 3 komponen utama seperti yang saya nyatakan tadi, metakognitif, kognitif, dan motivasi. Baik, itu saja hasil daripada kajian tindakan saya. Saya mengucapkan selamat maju jaya dan sekian terima kasih.